Okey. Tadi Cik Man baru post pasal video ceramah dekat sebuah sekolah. Lepas tu ada seorang budak tu, dia tanya soalan yang orang dewasa lah. Budak perempuan form 2, form 3 lah. Soalan dia, apa hukum suami isteri mandi sekali. Soalan itu tidak melambangkan si penanya adalah seorang yang jahat. Sebab memang ada dibahaskan dalam fiqh. Nabi sebut dalam hadis, Aisyah sebut dalam hadis, kuntu aghtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aisyah isteri Nabi sendiri cakap yang dia mandi bersama dengan Nabi. Takkan Aisyah perempuan tak baik? Jadi pelajar perempuan yang tingkatan SMK KL, dekat area KL, aku tak pastilah rasanya. Jadi mungkin kadang-kadang bila aku tengok komen orang-orang dewasa yang sekarang ini cuba membandingkan dengan ayat, ya Allah, macam ni soalan budak zaman sekarang. Zaman aku dulu tak adalah tanya sampai macam ni. Satu persoalan yang Cik Man nak tanya, adakah soalan itu terlalu buruk? Adakah soalan itu melambangkan peribadi budak perempuan itu? Jadi maknanya aku tak faham kenapa. Aku pun dah tua. Aku bukanlah backup budak perempuan tu. Sebab umur aku jauh beza dengan dia. Dah macam anak-anak kan. Tapi kita hidup di satu zaman yang tak sama dengan kita membesar, kita menjadi student di zaman yang tak sama dengan zaman sekarang. Sahabat Nabi pun ada menyebut tentang kamu tidak mendidik, kamu tidak perlu mendidik, tidak boleh mendidik anak-anak kamu mengikut zaman kamu. Tak payah kita nak buat perbandingan, zaman aku dulu tak ada pun handset, zaman kau ni. No, itu perbandingan orang yang tak cerdik. Perbandingan orang tak cerdik. Yang cuba memaksa orang lain menjadi seperti dia. Jadi budak perempuan yang bertanya soalan suami isteri boleh mandi sama ke tidak, dia membesar dalam zaman yang sekarang ini, gadget. Lepas tu dia ada pengaruh-pengaruh mungkin dalam kehidupan dia, lifestyle dia agak urban. Itu normal, bukan satu dosa untuk dia. Bahkan kita sebagai orang lama, orang veteran, perlu guide dia, bukan mengecam. Instead of kita torture dia, kita judgemental dia, sepatutnya kita bagi jawapan apa yang dia nak, and then kita akan guide berdasarkan akhlak. Dan dia pun akan nilai kita, macam ni cara orang dewasa jawab soalan saya, yang dia tak jawab tapi dia terus kecam-kecam saya. Dia, dalam pada kau menilai dia, dia menilai engkau. Dia menilai engkau. Kau faham tak? Dalam pada kau menilai dia, dia juga menilai engkau. Dia juga menilai kita yang dewasa ini. Jadi benda-benda macam tu, tak kira lah budak perempuan tu dah kahwin ke belum. Dia form 2 dah tentulah belum kahwin. Tapi dia nak tahu. Mungkin dalam kehidupan dia melalui beberapa perkara. Dia tengok, macam tadi ada komen daripada dekat post tu, suami isteri mandi, sekali anak dia tertengok. Mungkin anak dia kecil. Budak ni dia ikut logik lah. Dia kata, kenapa mama dengan papa mandi sekali? Laki perempuan mana boleh mandi sekali? So, itu budak kecil umur 3-4 tahun ataupun 4-5-6 tahun. Adakah budak kecil tu jahat? Dia nak bertanya. Kau faham tak? Kalau budak darjah 1, tiba-tiba dia nampak mak ayah dia mandi, mungkin mak ayah dia terlupa nak tutup pintu dengan rapat, ataupun mungkin budak tu kecil tak fikir apa. So kalau budak tu tanya, kenapa mama dengan papa mandi sekali? Bukan tak boleh ke? So dia nak tanya. Takkan dia berkata, kenapa kau ni jahat sangat? Ini wallahualam. Aku tak boleh brain orang yang suka judge orang lain. Kau tahu tak? Sebagai ganti yang sepatutnya dia harmonikan topik ataupun isu yang dia sedang bincang. Just kau jawab soalan, selesai. Dan kalau kau nak buat humor ke, itu cerita lain lah. Aku pun tak ada masalah dengan budak tu tanya. Dan video tu pun pendek. Lepas tu aku bagi nasihat macam tu. Tu je lah. Budak kecil boleh tanya, budak besar tak boleh tanya. Kan? Ini masalah penyakit hati sini. Nak komen kecam aja kerja, mengecam aja kerja kau, macam dijamin syurga. Tak kira lah tahu aurat ke tidak. Sekarang ni masalahnya mentaliti orang lain.
Tak ada beza pun budak kecil umur 7 tahun dengan budak tingkatan 3, tingkatan 4. Even kalau yang bertanya tu pun budak diploma, dia memang tak tahu. Engkau tak boleh nak samakan ilmu kau dengan ilmu orang lain. Kalau kau bajet engkau lebih alim daripada orang lain, maka kau kena raikan orang lain yang memang dia tak tahu apa-apa. Kalau kau sendiri anggap diri kau tu alim, pandai, and then ada orang lain yang tak sepandai kau dan dia bertanyakan soalan yang bagi kau bodoh, tapi bagi dia itu soalan yang paling penting untuk dia tahu dalam hidup dia. Kita tak boleh menilai, lah kenapa kau tanya soalan bodoh, soalan simple takkan tu pun tak tahu. Dosa besar kau cakap macam tu. Ada unsur takabur. Itu dalam hadis aku sebut, dalam hadis Nabi sebut, tidak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya perasaan takabur, acah-acah bagus, walaupun sebesar biji sawi. Jangan menilai orang seolah-olah kau dijamin masuk syurga. Dan jangan menilai orang seolah-olah orang lain tidak ada harapan untuk ke syurga. Boleh Itu je lah. Itu je perkongsian aku. Kadang-kadang kan nak jawab panas tu ada jugalah. Bila ada orang tua tanya, kenapalah budak-budak zaman sekarang ni perangai macam ni? Jawapan balik, sebab budak-budak ni dibesarkan oleh orang-orang tua macam kau. Okey, macam mana nak cekalkan hati untuk terus beribadah? Buat sikit-sikit lah, yang penting konsisten. Buat sikit-sikit, yang penting konsisten. Nabi ada sebut dalam hadis, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, konsisten walaupun sedikit. Apa hukum pergi cyber cafe? Untuk apa pergi cyber cafe? Cuba tengok, cuba tanya diri kau. Untuk main game tak ada masalah, chatting tak ada masalah. Cyber cafe ni pusat komputer kan? Assalamualaikum Cik Man. Salam, siapa kau? Faiz ni Cik Man. Okey, ada apa? Okey. Kenapa Faiz? Saya nak tanya ni tentang mandi wajib. Tentang? Mandi wajib Cik Man. Mandi wajib. Okey, apa dia? Soalan dia macam ni, kira saya nak mandi wajib. Lepas tu dalam masa yang sama tu badan saya dalam keadaan basah. Lepas kira saya baru lepas mandi biasa lah. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya nak mandi wajib. Kira sah tak? Tak ada masalah, tak ada masalah. Kau tengok guys, kau tengok contoh. Kau tengok, yang dia di dewasa pun dia tanya soalan yang mungkin soalan tu budak tingkatan 1 tanya. Tapi dia mungkin tak tahu. Umur kau berapa dek, Faiz? 20 Ustaz. 20. Sebab kita tak boleh nilai, kita tidak boleh menilai orang. Okey, setiap manusia ada benda yang ada limit yang dia tahu. Jadi akhirnya kita menerima persoalan tersebut secara baik tanpa ada sebarang kecaman. Okey, so maknanya Faiz, kau kata tadi mandi wajib, mana kat badan kau tu memang dah ada air. Ya betul Ustaz. Lepas tu kau dah, itu tak ada masalah. Itu benda yang itu adalah satu perincian yang menyebabkan was-was. Itu membebankan kau. So kau tak perlu tanya perincian tu. Maksudnya saya pun selalu was-was. orang Malaysia kaya dengan sikap was-was. Bahaya tu. Betul. Kaya dengan sikap was-was. Kini alhamdulillah saya dah dapat jawapannya, mungkin saya dah tak was-was kot lepas ni mandi wajib. Janganlah mandi wajib selalu. Sikit-sikit sudahlah. Bukan Ustaz, taklah kadang-kadang bila mimpi. Kau dekat mana tu? Saya dekat rumah Ustaz, tengah settle pasal bisnes. Rumah dekat mana? Rumah saya Ganu Ustaz. Masalah kau itu dah selesai dah? Alhamdulillah dah selesai. Biasalah remaja kan, macam masalah. Okey, ada soalan?
Dah tak ada Ustaz, tak apa lah. Bagi orang lain pula live Ustaz. Alright. Okay, Faiz. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahmud Syukran. Kalau kita buang daging korban yang kita luah dari mulut dah macam, okeylah kalau dah luah daripada mulut, kau nak hidangkan untuk siapa pula? Kau termuntah lah. Kau luahkan. Beluek. Kan? Lepas tu kau nak hidang kat siapa? Jiran sebelah. Buang je lah dalam tong sampah. Cik Man, macam mana kita nak didik diri kita supaya tak sombong? Macam mana kita nak didik diri kita supaya tak sombong? Kita mesti yakin kita ini pendosa dan orang lain ada yang lebih baik daripada kita. Itu je lah. Cabut uban tak dosa, dek. Mana lebih afdal, selawat atau istighfar? Ada sebahagian ulama kata istighfar, ada sebahagian ulama kata selawat, ada sebahagian ulama kata benda tu seiring. Ada waktu yang kita selawat. Waalaikumsalam. Ketika tasyahud awal, yang afdalnya adalah selawat. Ketika berdosa, yang afdalnya adalah istighfar. So masing-masing ada situasi masing-masing. Siapa kau? Apa dek? Siapa dek? Siapa? Tak dengar. Siapa? Siapa nama? Nama siapa? Fikri Ustaz. Daripada mana? Daripada mana? Daripada mana? Negeri Sembilan. Port Dickson. Batu 4, Batu 2, Teluk Kemang. Sirusa je man. Kau SMK mana? Saujana? SMK apa? Saya duduk belajar kat Indonesia je man. Oh, Indonesia. Maknanya sekarang ni kau dekat Indonesia ke? Tak, dekat Malaysia lah. Cuma belajar dekat Indonesia. Belajar. Dulu tingkatan 1, 2, 3 kau dekat sana ke? Tak. Saya tingkatan 1, 2 tahfiz dah. Tahfiz. Okey. Ada apa-apa perkongsian? Okey, saya nak tanya Cik Man tentang musafir. Okey, yang namanya musafir kan kita buat solat jamak kan Cik Man? Okey. Itu berapa marhalah sebenarnya? 2 marhalah kan? 90 km? Dia khilaf di situ, khilaf. Bahkan kiraan 2 marhalah itu pun ada perbezaan lagi. 2 marhalah tu kalau ikut kiraan negeri-negeri tertentu, negeri Arab yang tertentu ada yang 89, ada yang 88, ada yang 90. So maknanya 2 marhalah menjadi syarat kepada bolehnya qasar dan jamak. Dan adakah wajib 2 marhalah baru boleh qasar? Pun khilaf juga, berbeza pendapat. Ibnu Taimiyah mengatakan tak wajib nak tunggu sampai 2 marhalah. Bahkan mana-mana perjalanan yang dianggap jauh dari segi adat boleh dianggap musafir walaupun 60 km. Bahkan ada ulama yang mengatakan satu batu pun dianggap sebagai musafir. So nak kata dalam bab ini terlalu banyak perbezaan pendapat, termasuk berapa hari yang dia dibolehkan musafir. Dia niat nak duduk satu tempat tu berapa hari. Right? Okay. Oh, ada batu. Okay, Cik Man. Jadi soalan saya ini, nenek saya ni Cik Man, dia kediaman dia tu tak menetap. Jadi dia ni duduk dekat Pahang, nenek saya ni. Dia duduk dekat Pahang, dekat Jeka 4. Tapi disebabkan suami dia dah meninggal, atuk saya dah meninggal, jadi dia tak berani nak duduk rumah rumah tu seorang. Jadi rumah yang duduk tu dekat rumah anak-anak dia lah kan. Dia duduk dekat rumah mak saya, dia duduk dekat pakcik saya macam tu. Jadi inti dia kat sini ni dia punya kediaman dia tu tak menetap. Jadi macam mana dia punya musafir dia tu Cik Man? Saya confused lah sampai sekarang. Kalau misal kata nenek daripada Pahang dia nak duduk rumah anak dia yang sulung. Okey, nenek nak duduk rumah anak yang sulung, rumah Pak Long, tak contoh. Lain kau masalah, aku menyampah betul yang masalah. Okey, nenek kau daripada Pahang, dia nak duduk rumah anak dia yang sulung. Dia kata nenek nak duduk rumah Pak Long kau. Tak clear. Okey, tak apa. Wafi, kau dengar tak? Sekarang ni Cik Man terpaksa putuskan
Terpaksa N sebab lain. Sekarang ni kau dengar tak? Wafi siapa nama tadi? Waki. Wi-Fi. Siapa nama dia tadi? Respon dekat sini, dengar tak? Dengar tak? Yang nenek tadi? Tak. Cik Man tanya yang tadi, yang tanya soalan nenek tadi. Bukan. Cik Man tak tanya netizen, Cik Man tanya yang tanya soalan nenek tadi. Fikri, mana Fikri? Mana Fikri tadi? Fikri kau dengar tak? Dia tak masuk lagi. Dia tak ada, line dia tak ada masalah. Tak ada, kalau dia dengar dia akan balas. Tak apa, selagi dia tak balas aku tak terangkan. Fikri. Mengajuk ke Fikri? Kau mengajuk ke? Kahwin muda salah ke? Tak tahulah. Kau tanya mak ayah kau, dia kasih tak? Malaysia 16 ke bawah tak boleh kahwin. Itu dianggap sebagai kahwin bawah umur. Kan? So, kau kena dapatkan kebenaran mahkamah untuk kahwin bawah umur. Hilman, ganti solat. Fikri, mana kau? Bukan pihak kerajaan ada bagi data free ke? Untuk PKP. Betul ke tak? Ke aku salah? Bukan kerajaan dah bagi data free ke? Satu GB? Bukan 100 GB ke setiap hari? Oh, Cik Man silap lah. Wafi, jangan request. Nantikan lain kau masalah. Sekarang ni Fikri, kau balas kat sini. Kau dengar tak? Boleh dengar tak Cik Man punya apa ni? Okey, macam ni. Okey, kau dengar Fikri Kalau nenek engkau daripada Pahang, dia nak pergi rumah anak sulung dia. Dia nak musafir rumah anak sulung dia. Nenek kau cakap, oh nenek nak pergi rumah Pak Long kau. 7 hari nak duduk sana. Ataupun 8 hari. Lebih daripada 3 hari tak termasuk hari pergi dan hari balik. Bermakna dah sampai sana dia tak boleh jamak qasar. Sebab jumhur ataupun mazhab Syafi'i kata 3 hari saja. Okey. Kemudian dia nak beralih pula dekat rumah Pak Ngah. Nak pergi sana 10 hari pula. Pun tak boleh jamak qasar. On the way saja boleh. Lepas tu dia nak beralih pula kat rumah anak dia nombor 3, 10 hari. Pun tak boleh jamak qasar. Tapi kalau nenek engkau daripada Pahang, dia nak pergi rumah Pak Long, rumah anak dia yang sulung 2 hari. Kemudian dia nak beralih pula anak dia yang kedua 2 hari. Anak dia yang ketiga, maka sepanjang ini dia boleh jamak qasar.
Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya daripada RTM. Ah? RTM. Daripada mana? RTM. Kereta api. Kereta api. KTM. Television Malaysia. Oh, RTM. Okey, RTM. Ingat. Dekat Wisma mana? Hari tu pergi juga salam Baitullah tiap-tiap hari. Saya yang queue Cik Man untuk masuk dalam live. Hari tu saya di salam Baitullah dekat Wisma Berita. Ya, saya kat dalam konti yang queue Cik Man untuk masuk live. Ya ke? Terima kasih. Kau tengoklah aku membebel lagi tu Aduh, Cik Man. Cik Man, saya ada soalan ni Cik Man. Okey. Okey, Cik Man. Memandangkan saya ni orang kata nak belajar sikit lah. Cik Man, okey soalan ni macam ni Cik Man. Kuat sikit dekat sikit dengan apa? Kuat sikit Kuat sikit. Okey Cik Man. Soalan dia macam saya ni dah berapa hari saya terfikir Cik Man. Okey. Cik Man, bila kita mati nanti yang akan tanya soalan apa? Soalan kubur adalah malaikat Munkar dan Nakir kan? Okey Cik Man. Kalau kita mati nanti mungkin dalam satu masa yang sama ramai lagi orang mati. Akan malaikat Munkar dan Nakir, adakah malaikat Munkar Nakir ramai ke apa ke? Macam tu. Okey. Okey Cik Man, boleh terangkan tak Cik Man? Okey Pertama sekali kesilapan manusia. Nama kau siapa Dek? Zamir Hakim Zamri Cik Man. Okey Zam. Pertama sekali kesilapan kita ketika kita membincangkan alam ghaib ialah kita menyamakan alam ghaib dengan alam kita. Itu kesilapan pertama. Tak boleh sebenarnya. Contoh ada satu soalan, malaikat maut, macam mana malaikat maut cabut nyawa orang yang mati serentak 20,000, seorang dekat Lubnan, seorang dekat Amerika, seorang dekat Puchong. Kelang kabut malaikat tempah tiket flight nak pergi sana pergi sini kan, mana tak sempat nak cabut nyawa ramai. Jadi soalan ini silap sebab kekuatan malaikat tak sama dengan kekuatan manusia. Okey faham. Malaikat maut dunia ni atas tangan dia je. Tak. Kau bayangkan. Okey. Malaikat maut, kalau dia letak tak, hancur semua, serentak mati. Ini setakat 25,000 orang. Alah, apalah sangat bagi malaikat. Kau dengar aku punya. Kan? Jadi maknanya, kan perasan tak? Okey. So, ni Atid Raqib. Okey, Atid Raqib. So, Atid Raqib ni adalah dua orang malaikat. Macam mana Atid Raqib nak mencatat amalan berbilion-bilion orang padahal dia dua orang malaikat. Atid Raqib ni bukan nama malaikat, dia adalah jawatan malaikat. Atid dan Raqib iaitu dua tugas bagi setiap malaikat yang sentiasa hadir dengan kita dan sentiasa memerhatikan kita. So Atid Raqib ini ada banyak jumlahnya. Atid Raqib ini ada banyak. Setiap orang ada malaikat Atid Raqib. Okey, faham. Jadi Munkar dan Nakir, maka itu adalah malaikat yang menyoal di kubur. Kekuasaan dia sama ada di bilangannya ramai. Munkar dan Nakir itu adalah jawatan dia yang diwakili kepada banyak-banyak malaikat, ataupun dia sendiri malaikat walaupun satu contohnya, maka dia berkuasa untuk buat apa saja. So tak ada masalah dekat situ. Kita tak boleh analogikan alam kita dengan alam malaikat yang Allah kurniakan kudrat ataupun kekuatan pada diorang yang kita tak mampu, yang tak ada pada kita. Alright? Okey, faham Cik Man. Okey, Cik Man, soalan yang kedua. Okey. Apa amalan, kan sebab kita dah lebih 9 Zulhijjah, kita berpuasa di so apa amalan selepas tu pula? Apakah amalan selepas apa? Amalan selepas 9 Zulhijjah. Macam amalan lepas 9 Zulhijjah. Okey, 10 Zulhijjah diharamkan berpuasa. Okey.
11, 12, 13 Zulhijjah diharamkan berpuasa. Sebab 11, 12, 13 itu adalah hari-hari tasyrik. Nabi kata hari tasyrik, hari untuk makan dan minum. Bermakna happy go lucky enjoy. Dan apakah amalan yang dibuat ketika itu 4 hari ini? Bertakbir. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Untuk kamu bertakwa, bertakbir membesarkan Allah yang telah memberikan petunjuk. Kemudian yang paling utama pada 10 Zulhijjah, semayang raya, dengar khutbah, berkorban binatang Al-An'am sepanjang 4 hari. Kemudian ziarah menziarahi. Kemudian banyakkan bersedekah. Takbir itu ada takbir muqayyad yang terikat dengan setiap kali waktu solat, dan ada takbir yang mursal yang boleh takbir pada bila-bila masa sahaja. Jadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah diharamkan berpuasa, bahkan disunnahkan untuk berkorban. Baik, 11, 12, 13 ni sebenarnya 13 tu termasuk hari-hari putih yang setiap bulan disunatkan berpuasa. 13, 14, 15. 13, 14, 15 setiap bulan Islam disunatkan berpuasa. Tapi untuk bulan Zulhijjah ada pengecualian kerana bulan Zulhijjah 13-nya hari tasyrik. Jadi diharamkan berpuasa. Wallahualam. Okey, terima kasih. InsyaAllah semoga apa yang Cik Man cakap tu masuk dalam jiwa dah hati lah untuk saya ni. Ya Allah, macam pembaca berita lah kau cakap. Tapi hari tu Cik Man ada jumpa kau ke? Macam kenapa tak perasan? Saya ni kat balik takbir. Saya, okey Cik Man, kalau Cik Man nak tahu, ini dah RTM Best. So yang anchor Cik Man dia ni lah. Dia ni yang Baitullah, yang dia ni lah. Oh. Habis yang hari tu Cik Man membebel dekat mic tu kau dengar ke? Tak kena dengar. Tu kita orang selongkan sikit volume tu. Oh. Kurang ajar. Okey. Yelah. Terima kasih kepada orang belakang tabir kerana sentiasa memudahkan untuk sebarang program-program menjadi tatapan. Oh, inilah dia bilik apa. Tapi hari tu masa Cik Man dekat yang floor yang dekat studio tu, lepas tu dekat belakang tu ada bilik yang ada banyak TV. Bilik ni ke ataupun bilik lain? Okey Cik Man, Cik Man pergi tu dekat Wisma Berita Cik Man. Itu dekat sana, saya dekat IBC. Apa-apa. Oh, okey. Yelah. Okey. Alright. Terima kasih Zam. Okey, Cik Man terima kasih. Apa-apa nanti aku akan DM lah, tanya soalan yang sebelum ni. Sekolah. Jadi kalau belajar sekolah ni di luar jangkaan kita. Saya macam banyak soalan-soalan yang saya nak tanya sebenarnya. Tapi memandangkan live dengan KKM dan ini buat sekarang. So insyaAllah kalau ada jumpa masa dan ruang waktu di kesempatan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjumpa lagi. Terima Man. Okey Zam. Terima kasih Zam. Salam. Telinga berdesing dalam Islam ada hadis yang mengatakan bila telinga berdesing tu menandakan Nabi kita perlu berselawat lah, maknanya ada interaksi antara kita dengan Nabi merindui dan seumpamanya. Tapi hadis ini ada pertikaian di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Tapi walau macam mana pun, sama ada hadis ini sahih ke tak sahih, kewajipan kita sebagai umat Nabi, kita mesti berselawat. Sebab ada dalil sahih daripada Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi. Kan sahih. Jadi memang berdasarkan dalil itu berselawatlah kau. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa? Faiz. Okey Pak Is, silakan. Kau daripada mana Pak Is? Daripada Johor. Johor daerah? Pontian. Pontian. Ya. Kat mana? Kampung Teluk Kerang. Saya dekat Badan Putih. Okey, silakan. Okey, saya nak tanya tadi Cik Man tadi ada post kan, hukum apa mandi bersama dengan isteri tapi tak habis. Saya tak faham kat situ. Hukum apa? Ada tadi Cik Man ada post pasal mandi dengan isteri ke apa tapi Mandi suami isteri. apa hukum dia tu tapi tak habis kan post tu. Saya baca-baca Apa tapi ya? tak habis. Apa yang kau tak faham? Kan Cik Man kata dapat pahala. Mana dapat pahala tu boleh lah. Kan dekat caption tu ada tulis Aisyah mandi dengan Nabi. Itu dalil jelas. Dalil yang jelas. Aisyah dia kata kuntu aghtasilu ma'a Rasulillah min ina'in wahid fatakhtalifu. Maknanya aku mandi dengan Nabi. Aisyah kan. Aisyah mandi dengan Nabi dan mandi sama. Cara macam mana dia orang mandi tu tak payahlah kita bayangkan, tapi nak kata suami isteri boleh mandi bersama. Macam tu. Saya baca ayat tu saya tak baca pada gambar. Cik Man tulis kat gambar kan. Sebab selalu huraian Cik Man akan tulis dekat caption. Caption tu yang penting. So caption tu penting. Jangan baca tajuk dek. Jangan baca tajuk bahaya. Okey, satu Kan? lagi. Okey. Satu lagi. Ada seorang kenalan saya ni. Dia nak pergi. Kuat sikit. Apa dek? Ada satu kenalan saya ni. Hello? Okey. Dia nak pergi berubat. Tapi orang yang dia jumpa ni dia meminta satu jumlah duit baru dia nak ubat kawan yang kontak saya ni lah. Jadi macam mana Cik Man? Boleh ke kalau macam itu dalam Islam? Okey, dia macam ni. Pertama sekali, asas kepada berubat ini hukum dia boleh, tak ada masalah. Kalau dia tak nak berubat pun terpulang pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dah dalam dunia sekarang ni orang kata tempat rujukan untuk kita berubat ialah hospital, klinik. Jadi memang bila kita pergi hospital dengan klinik, dah tentu kita tahu sistem dia, memang kena bayar, tak ada pelik-pelik, tak ada pun dia minta kemeyan ke apa benda ke, tak ada kan. Jadi engkau kena tengok kawan kau pergi berubat dekat mana dan orang tu siapa. Okay. Adakah dia ini mempunyai tauliah? Maksud tauliah ni bukan sijil ke apa, tapi tengok cara dia tu, dia menuntut ilmu perubatan ke, macam mana cara semayangnya, kalau dia minta tu pelik ke tak pelik, minta ayam itu, minta ayam ni, apa semua, kain itu, kain ini. So kalau dah sampai macam tu, yang aneh-aneh tu, maka elakkanlah, carilah orang lain. Sebab takut nanti kan benda-benda yang bukan-bukan. Lain masalah. Maknanya kalau kalau kawan kau pergi dekat tempat yang minta bukan-bukan, lepas tu siap demand, bayar dulu baru saya rawat. Sedangkan dia bukannya kaki tangan kerajaan, bukannya hospital kerajaan kan. So bila pelik-pelik tu dinasihatkan, carilah orang lain. Bukannya Cik Man tak judge, tak justifikasi pada mana-mana pihak, tapi kita berhati-hatilah. Kalau sebab dia sekarang ni dalam dunia sekarang ada satu rawatan moden pergi hospital, ada satu rawatan Islam. So rawatan Islam kita kena tengok dia baca ayat apa, syarat dia mesti dia punya mentera-mentera mesti daripada ayat Quran, hadis ataupun doa-doa yang boleh dipahami. Itu antara syarat. Kalau dia baca satu benda yang kau tak faham, sedangkan dia orang Melayu, bahasa Arab pun tak, doa pun tak, tapi dia baca satu benda yang kau tak faham dan bukan bahasa dia, abaikan. So kena elakkan daripada pergi dekat situ. Jadi saya cakap dengan dia tak payah layan lah orang yang macam ni minta jumlah duit 300 lebih dia minta. Dia sakit apa? Kena tengok dia sakit apa. Dia kata dia nak pergi check badan dia macam malas nak kerja, susah bangun semayang subuh. Tapi bila dia pergi jumpa dengan orang yang nak ubat dia ni, orang ni minta dia duit pula. Kau bagi tahu dia, benda-benda malas ni itu semua berbalik kepada diri dia. Dia kena berubah. Kadang-kadang
Kalau kau pergi dekat satu orang nak selesaikan masalah, orang tu boleh temberang kau, oh ni ada jin masuk dalam badan. Kau dah jadi takut. Bila kau jadi takut, kau sanggup bayar berapa yang kau nak. Tak ada, bukan kawan kau tu yang jin. Maknanya suruh kawan kau tu berubah sikap, jaga semayang. Bahkan dia sendiri boleh rawat diri dia. Dia sendiri boleh rawat diri dia. Kalau dia sakit pening, sakit dada, hospital. Kalau dia rasa dia malas ke apa, itu masalah motivasi. Kalau dia rasa ada gangguan syaitan, suruh dia semayang dan buka Quran. Selesai. Itu Dia- yang tak dia- boleh buat tu. Dia malas. Dia nak semayang tu dia ada masalah. Okey, ada Cik Mat, aku bagi doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajizi wal kasal. Sebelum dia jumpa ke bomok, Tuhan dah bagi kita doa dulu. Ya Allah, selamatkan aku. Aku berlindung dengan kau ya Allah daripada hammi wal hazan, kemurungan dan juga sedih. Dan aku berlindung dengan kau ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Suruh dia angkat tangan. Angkat tangan. Doa, ya Allah buangkan sikap malas. Dia nak angkat tangan pun malas. Aku tak dapat nak menolong. Tak dapat dia nak tolong tu tu. Macam itulah. Bila orang Islam, bila orang Islam tidak kembali kepada agamanya dan malas untuk beramal, maka ada orang-orang jahat yang akan mengambil kesempatan. Kau faham tak? Nanti betul. Cik Man, kalau ada orang minta nak tawar air untuk anak dia, nak tawar air, dia nak bayar. Aku kata tak payah. Suruh anak makcik yang tawar air sendiri untuk diri dia. Maknanya anak dia nak exam, nak tawar air, SPM nak tawar air. Kan? Tak payah. Suruh dia pergi tuition. Kalau aku tawar dekat satu tong Indah Water pun, kalau pemalas nak pergi sekolah, bodoh jugalah sampai mati. Macam itulah. Okey. Tuhan suruh kita berusaha. Okey, terima kasih. Okey, Cik Man, itu saja soalan saya. Dua tu. Alright, doakan Cik Man. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul. Ramai yang hantar air. Ramai hantar air. Nak hantar air dekat Cik Man. Cik Man tolong tawar. Aku pula tak ada air kosong. Memang aku minum sendirilah. Kan? Nak pula air spritzer. Ni promosi ni. Marketing free aja. Aku tak minta duit. Spritzer adalah my first choice. Kalau tak ada spritzer, aku akan beli yang ni. Tutup biru. Tapi aqua. Bukan Aquaman. Yang tu cerita filem. Kalau tak ada yang dua ni, aku akan pilih yang warna-warna biasa. Tapi bukan untuk tawar orang exam lulus. Minum sendirilah. Buat sendiri lagi senang. Oh, Sea Master Apa lagi jenama air mineral? Selain daripada spritzer, aqua, apa lagi jenama? Tolong drop dekat sini, Dek. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Kau daripada mana? Saya daripada Melaka Cik Man. Alur Gajah. Melaka kat mana, Dek? Yang kau cakap kat Malaysia, Alur Gajah. Alur Gajah. Okey. Terus soalan? Oh, soalan. Apa pendapat Cik Man mengenai kalau kat Malaysia ni ada sistem pembelajaran Deobandi? Sistem pembelajaran apa, Dek? Deobandi yang kata 8 tahun tu. India. Kalau dia ikut itu maknanya ramai ulama-ulama daripada sana. Okey, baguslah sistem tu kalau ikut Al-Quran dan Sunnah, okey je. Tak silap Cik Man, ramai je yang ulama-ulama hadis kita daripada sana kan? Betul Cik Man. Okey, tak apa, kau pergi je lah. Kau nak pergi sana. Saya je tanya pendapat Cik Man. Cik Man ada pernah berbual dengan mana-mana ataupun kawan yang daripada Deobandi? Maknanya daripada aliran tertentu. Maulana Asri dia, kau kenal Maulana Asri tak? Kelantan. Kurang sikit Cik Man. Dia daripada India. Tok Guru Ni Aziz pun belajar India. Tok Guru Ni Aziz belajar. Lepas tu
Tak, bagi aku bagi aku belajar dekat mana-mana pun sama. Yang penting macam mana kita tapis apa yang kita dapat. Sama ada kita balik jadi ekstremis ataupun kita jadi fanatik kepada satu mazhab ataupun kita open, terbuka. Itu je. Kalau pendapat Cik Man, macam saya kan, saya dah belajar dalam 5 tahun dah. Kalau dah habis belajar tu, patut tak saya ambil SPM atau STAM dan seterusnya? Itu bergantung kepada engkau punya flow dalam hidup engkau. Engkau nak jadi apa? Adakah kau rasa SPM tu penting? Sebab Cik Man aku tak suka satu mentaliti yang orang cakap kalau tak ada SPM tak boleh hidup kat Malaysia. Yang ni tak betul. Yang ni tak betul. Kalau misal kata kau nak kerja kerajaan, okey, kau ambil SPM. Kalau kau nak buka pondok, okey, tak payah. Maksudnya engkau terus mengajar orang. Kau ambil pengajian apa, Dik? Saya madrasah, Cik Man. Madrasah, dia sistem Deobandi jugalah, sama 8 tahun belajar. Dekat mana? Dekat India? Sekarang ni dekat mana kau belajar kat Melaka? Dekat Jasin, Melaka Jasin. Maknanya itu terpulang kepada engkau nak jadi seorang apa 10 tahun akan datang. Kalau kau nak jadi pegawai kerajaan ataupun bekerja pejabat, guru yang mengajar, memang kena adalah SPM tu. Tapi kalau kau nak buka madrasah sendiri, tak perlu. Maksudnya kau buat mana yang lebih utama dulu. Kejar mana yang lebih patut. Tu je lah, dapatkan sebidang tanah, dapatkan bangunan untuk buat madrasah, macam tu lah. Okey, ada soalan lagi, Dik? Soalan kalau macam solat raya kan Cik Man, kalau kita datang, waktu datang tu imam tu dah takbir kali keempat dah. Kita nak masuk nak ulang balik takbir daripada satu ke ataupun macam mana? Tak payahlah. Takbir tu pun sunat. Kau masuk je, kau ikut je. Lepas tu bila imam rukuk, kau terus dia rukuk. Takbir tu sunat aja. Baik, Cik Man. Itu je lah, Okey, Cik Man. terima kasih, Dik. Doakan Cik Man dan netizen. Assalamualaikum. Ye, malam ini ada barbecue. Ye, malam ini ada BBQ. Hello, Assalamualaikum. Cik Man, dengar tak? Waalaikumsalam. Daripada mana, Dek? Daripada Johor, Daerah Segamat. Segamat. Okey, silakan. Soalan saya nak tanya, kalau kita kan ada suka seseorang tu, kita Wah, siapa gadis itu? Siapakah gadis? Okey, siapa dia? Okey, tak apa. Teruskan soalan. kita just doa je ataupun kita kena bagi tahu dia yang kita suka dia? Dua-dua jalan seiring. Doa dan usaha dan tawakal. Ya Allah, jodohkan aku dengan perempuan sekian-sekian. Lepas tu usaha, engkau pergi rumah mak bapak dia, makcik, saya nak kahwin dengan anak makcik. So kau buat dua. Dia reject engkau, terus cari orang lain. Tak payah tunggu lagi. Ataupun kau bagi 20k. Nah, 20k. Makcik okey? Okey. Kahwin. Kau faham tak? Hidup ni simple aja. Jangan kau pening-pening. Orang reject kau, engkau pergi tempat lain. Jangan menangis sebab perempuan. Sumber kebahagiaan kau banyak, Dik. Ada berapa ramai perempuan dekat dalam dunia ni. Bahkan kalau kau tak sempat kahwin dekat dunia ni pun, insya-Allah akan dapat di akhirat. Macam itulah. Kalau lepas tu kalau ni kan,
kalau contoh kita dah kenal orang tu lama, lepas tu orang tu macam tak tahu lah, mungkin dia merajuk ke ataupun dia macam minta masa dia nak tinggal ke apa kan. Kita kena pujuk ke ataupun kita betul-betul kita kena tinggal dia ke ataupun macam mana? Setiap manusia ada harga diri. Engkau nak pujuk boleh. Awak, kenapa awak putus dengan saya? Saya serius untuk berkahwin dengan awak. Dia mengada-ngada, dia macam mengelak. Cukup ada limit untuk engkau memujuk ataupun bukan memujuk, tapi nak tahu cerita yang sebenar. Jangan letakkan diri seseorang itu murah. Jangan letakkan seolah-olah macam kau terhegeh-hegeh nakkan dia. Okey, kalau awak tak nak dekat saya dengan alasan-alasan sekian-sekian, saya akan terima seadanya. Semoga awak bahagia. Dah, Assalamualaikum. Engkau tak perlu nak menderitakan diri engkau untuk mendapatkan cinta daripada orang yang seakan-akan tak serius. Kalau dia serius, dia takkan ada alasan. Itu je lah. Sebab tu antara benda-benda yang step-step yang orang kata menunjukkan seseorang itu serius, bila dah berkawan 3 bulan, dia akan berbincang untuk bertunang. Bila dah bertunang 3-4 bulan, dia akan tanya bila nak nak berkahwin, tarikh perkahwinan. So flow tu dah kemas dah. Flow tu dah kemas. Ini dah bertunang 3 tahun, lepas tu perempuan tu kata bagi masa ataupun lelaki tu kata tak, nampak macam ada sesuatu, kau tinggalkan aja. Yang penting bukan kau yang mulakan, dia yang cari pasal. Tak kira lah sama ada engkau lelaki ataupun kau perempuan. Maksudnya lelaki jangan terhegeh-hegeh untuk mendapatkan cinta daripada perempuan yang tak serius, dan perempuan jangan terhegeh-hegeh untuk mendapatkan cinta daripada lelaki yang tak serius. Sebab hidup kita ini sangat berharga untuk kita tumpukan pada orang yang reti menghargai kita. Itu je. Oh, macam tu Habis tu kalau lah kan kita dah kenal ada 2-3 orang perempuan pula, macam mana kita nak tahu jodoh kita? Istikharah. Ada orang cakap kan istikharah ni kena buat 1 malam, 2 malam ke 3 malam ke? Istikharah ni kau buatlah berapa kali pun. Dan jawapan istikharah bukannya mimpi. Bukannya kau tunggu mimpi. Buatnya 3-3 tu masuk dalam mimpi kau, tak ke haru jadinya kan? Istikharah ni, jawapan istikharah ialah kecenderungan hati kau untuk pilih antara 3 orang. Kau cenderung, ada hujah-hujah kau nak pilih dan bias, itulah jawapannya. Ataupun kau memang nak kahwin 3. Tak ada. Mana ada. Okey, selesai. Okeylah, tu je. Terima kasih Cik Man. Assalamualaikum. Terima kasih Dik. Assalamualaikum. Kalau bertunang, jangan lama-lama. Risiko ujian bertunang ni perit. Kalau bertunang jangan lama-lama. Cukup kau kenal dia, kau jumpa mak ayah dia, dah kaji apa semua dalam 3-4 bulan, lepas tu tunang, dalam beberapa sebulan 2 kahwin. Sebab itu kalau tak boleh nak kahwin awal, jangan jatuh cinta terlalu awal. Kalau tak nanti kau sakit. Bila kau dah stable untuk jaga anak orang ataupun stable untuk jadi isteri orang, baru kau cari. Ini kan umur 20 kau dah cari pasangan. Yang kau target nak kahwin umur 30. 10 tahun tu cabaran. Macam aku ni tak apalah. Tak ada orang nak. Assalamualaikum Cik Man. Salam. Kau tengok macam dia ni. Dia ni minat budak Kajang. Sekali budak Kajang tak minat dia. Lepas tu dia pergilah meroyan dengan aku. Tolong carikan saya. Masalah dia lah. Apa masalah kau? Engkau tak cakap yang kau nak budak Kajang tu. Sampai budak Kajang tu putus ataupun dia tolak cinta kau. Itu salah kau. Saya tak declare lagi, okey? Okey, apa soalan kau? Cik Man, saya nak tanya.
Yang kalau macam orang-orang tua dulu, diorang kan macam ada kepercayaan-kepercayaan yang macam bercanggah sikit dengan agama Islam. Dan contoh kata tak elok potong kuku malam, tak elok nyanyi kat dapur, nanti apa ni, dah kahwin dengan orang tua lah apa semua tu kan. Jadi kalau benda tu kita macam percaya ataupun ikut, boleh jadi syirik ke macam mana lah? Dia kurafat. Dia tengok situasi. Boleh syirik boleh, lepas tu sia-sia pun boleh juga. Tak payah ikut lah. Contohnya siapa potong kuku malam-malam, mak mati. Contohlah kan. Benda tu boleh bawa kepada syirik. Seolah-olah macam perbuatan potong kuku itu berkuasa untuk mematikan nyawa orang. Tak boleh lah. Bahayalah benda tu. Sebab kan orang dulu kan, diorang kan banyak pantang kan. Tu yang macam kalau diorang cakap tu, kita macam nak cakap balik macam melawan pula. Okay, dah. Lain kau masalah, jangan nak lama-lama dengan aku. Dah. Pergi beli data. Okey ya? Kat tempat kerja ni. Dah jangan makan gaji buta. Kau nak main IG ke nak kerja? Makan gaji buta tak berkat hidup kau. Patut sampai sekarang tak dapat jodoh. Okey dah, pergi. Dah nak balik Cik Man. Apa dia? Dah nak balik dah, tengah siap-siap ni, tengah closing. Balik? Kau kerja kat mana ni? Kat BSN lah. Bank simpanan. Bagi aku duit sikit dalam ni 2 bilion. Saya ni kerja, bukan CEO. Saya ni kerja je, bukan CEO BSN. Oh kerja, bukan CEO. Tapi cara tengok layan IG aku macam CEO. Dah nak ambil kerja tak apalah. Okey. Dah. Apa lagi soalan kau? Semaknya kau ni. Tu je kot. Nanti kalau ada saya tanya lagi ya. Nanti kalau ada lagi saya tanya lagi. Okey Okey. Saya. Apa dia? Jangan ban saya nak masuk live dulu ni. InsyaAllah. Okey. Okey, Jaman. Ada ucapan terakhir? Apa ni untuk masuk live kali terakhir ni? Ini kali terakhir kau masuk live aku? Ada sebarang ucapan? Oh, jelas. Tak ada lagi mas ni. Say goodbye. Okey, dah. Boleh start DM Alright, dah. Okey. Nanti apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Korban sapi yang mengandung. Okey. Soalan dia cantik. Dia tanya ni. Assalamualaikum. Salam. Macam pernah nampak muka kau? Ya, pernah. Of course lah pernah. Cik Man. Apa dia? Tadi kah? Kau dah mandi ke belum? Dah. Apa dia? Lain kau tak dengar. Ya ke? Masalah lain. Okey. Muka Cik Man pun sekat-sekat. Dah muka aku pula yang kau tuduh Cik Man. Tadi kita orang belajar tentang poligami. Ni siapa ni? Azma Muhairi ni siapa? Dia kenapa Cik Man? Dia kata kau adik dia kata. Tak adalah. Eleh. Okey, kau belajar poligami lepas tu? Kita orang belajarlah kenapa perempuan tak boleh kahwin lebih daripada satu. Betul lah tu. Lepas tu Cik Man jawablah. Mana soalan kau?
Kenapa perempuan tak boleh kahwin lebih daripada satu? Ha, macam tu. Habis tu kau dapat jawapan tak dalam kelas tadi? Dapatlah. Tapi Dah tu dah dapat. peliklah. Kau lah dah dapat. Dah dapat buat apa kau nak tanya aku? Nak tanya yang lagi sahih daripada Cik Man. Sama lah dengan jawapan ustazah kau tu. Bukan ustazah. Yelah, dengan ustaz tu. Ha, Cik Man. Lagi saya ada soalan. Kalau kat Padang Mahsyar nanti kan, kalau Pak, kalau perang, adakah perempuan akan ikut? Kalau apa? Perang. Padang Mahsyar, kau nak pegang apa lagi dekat Padang Mahsyar ni, Dek? Astaga. Perang ketiga. Padang Mahsyar, Padang Mahsyar dah akhirat dah, tak ada perang-perang dekat dunia dah. Dunia dah hancur, nak perang apa lagi? Thanos pun dah hilang dah. Cik Man, ayah saya. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar bang? Sihat ya? Alhamdulillah. Ustaz, apa kabar sana? Apa kabar di sana? Sihat saja. Alhamdulillah. Ini dia tanya pasal poligami. Ya, terus Jangan bising lah. Jangan bising. Ih, Cik Man. Cik Man tak. Macam ni. Kalau perang dunia ketiga, contohkan. Lepas tu adakah perempuan akan berperang? Dia tengok tuntutan lah. Kalau misal kata tidak fardu ain, kalau fardu kifayah, tentera sajalah. Tapi kalau fardu ain, semua kena berperang, semualah kena keluar. Oh. Okey. Itu tulisan lagi. Nombor 3. Iya, ni orang kita tulis lagi. Kejap. Cik Man dah potong kau punya, dah end live kan sebab lain kau masalah. Siapa tadi namanya? Lain masalah, minta maaf. Antara hikmah perempuan tak boleh kahwin lebih daripada satu kerana nanti akan menjadi kekeliruan benih siapakah yang melahirkan bayi perempuan tersebut. Ini antara hikmahnya. Okey? Hentak ke bumi. Ustaz, apa hukum korban? Ni soalan PIN. Aku nak jawab. Soalan yang PIN. Apakah hukum korban sapi yang mengandung? Boleh. Sembelihan sapi. Maknanya kalau ada satu lembu, ada seekor lembu dia mengandung. Kemudian sembelih lembu tu. Baby dalam kandungan tu kena sembelih tak? Tak. Baby tu akan mati kerana kematian mak dia. Jadi baby tu tak payah sembelih. Zakatu janin, zakatu umur, ada hadisnya. Penyembelihan janin itu diwakili oleh penyembelihan maknya. Aku dia Kimi. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Cik Man, saya di Hakimi di Kedah. Saya nak tanya berkenaan dengan satu soalan. Okey. Okey, soalan ni macam ni. Ada orang tanya kat saya. Tapi saya tak tahulah jawapan dia macam mana. Soalan berbunyi macam ni. Macam mana kalau orang yang melaksanakan wasiat, okey, ada si arwah dah mati. So dia ni dipertanggungjawabkan Arwah memang dah mati, tak ada arwah yang hidup. Okey, teruskan.
Jadi dia kena laksanakan wasiat tu. Tapi dalam proses dia melaksanakan wasiat tersebut, hingga menyebabkan keluarga tu berpecah dan putusnya hubungan silaturahim. Mak kau. Ya Allah, ya sorry. Ada benda jatuh. Okey. Mak, ada benda jatuh. Nasib baik aku tak mencarut. Okey. Apa tadi Hanat? Hanat pula. Kimi? Apa tadi Kimi? Okey. Aduh. Tak, Cik Man tanya, mak kau sihat? Aku bukan melatah tanya, mak sihat? Mak tempeyek, sihat Okey. Okey Kimi. Wasiat kalau pelaksanaan wasiat itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang yang hidup, maka tidak boleh dilaksanakan. Kalau pelaksanaan wasiat itu membawa kepada kezaliman kepada orang yang hidup, maka tidak boleh dilaksanakan. Kalau pelaksanaan wasiat itu menyusahkan si mati, contoh, nanti ayah meninggal, tolong kebumikan ayah dekat Malaysia. Padahal masa tu dia dekat China. Nak bawa balik, prosedur dia sampai kena buang organ tu, susah, kena tunggu berminggu, maka tidak perlu dilaksanakan. Okey? Okey, faham. Soalan yang kedua, Cik Man. Okey. Yang ni macam soalan tu bukannya saya yang ni saya dulu punya yang saya kumpul tu. Ada soalan yang agak menarik jugalah. Dia cakap macam mana kalau kita ni, dia macam kita nak berubah, nak buat baik, lepas tu nak bertaubat dan sebagainya. Jadi dalam proses kita nak bertaubat tu, dia tak terlaksana benda tu. Dia dah semayang, sunat taubat apa semua, tapi dia masih mengulangi kesilapan dia tu. Jadi macam mana tu Cik Man? Ada satu hadis, orang kadang-kadang bila orang dia tak tahu satu ilmu tentang taubat kembali kepada Allah, dia akan putus asa tahu. Sebab tu dia akan mungkin dia nak buat lagi jahat. Dia ada satu hadis sahih, hadis kudusi. Tuhan sebut apa? Seorang hamba-Ku melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat, dan kemudian dia melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat bersungguh-sungguh, kemudian dia buat maksiat, kemudian dia bertaubat, dan akhirnya Allah kata apa? Buatlah apa sahaja, aku pasti akan menerima taubat. Maksudnya, selagi mana kita hidup, setiap kali kita buat maksiat, walaupun sejuta kali yang ke-1,000,000, kita tetap juga bertaubat. Dia tak ada limit. Contohnya kita kata, ni dah 1,000 kali kau buat hal ni, aku rasa tak payah bertaubat lah, Tuhan tak terima. Tak ada istilah tu. Tuhan pasti akan terima. Selagi mana dia bersungguh-sungguh. Faham tak? Jadi kita kena bagi tahu diri kita dan bagi tahu orang lain yang putus asa, yang mungkin dia tahu dia dah banyak kali dah buat maksiat. Lepas tu dia fikir, rasanya aku jadi macam segan nak taubat. So biarlah aku kekal dalam benda ni. Yang ni tak betul. Setan suka benda tu putus asa. Putus asa ni tanda kufur. Tapi dengan syarat, setiap kali dia bertaubat tu, kalau nak pastikan dia tak ulang balik benda tu, dia kena usahalah untuk cari suasana yang tak membawa dia kepada sikap lama. Contohnya dia mesti ada usaha cari kawan yang soleh, lepas tu jaga semayang, benda-benda macam tu. Okey. Soalan yang ketiga, Cik Man. Okay, soalan ni agak menarik sikit lah bagi saya kan. Macam soalan dia macam, okey, kita tahu kan waktu sekarang ni ramai orang berbisnes, buat bisnes, macam-macam bisnes lah, bisnes yang secara online, offline, ada MLM dan sebagainya. Soalan saya dekat Cik Man, boleh atau tidak, ataupun pendapat Cik Man sendiri berkenaan dengan macam mana kalau seseorang yang menjalankan perniagaan, contoh online, tapi dia menggunakan strategi marketing dia tu yang menipu. Contoh, dia cakap hari ni dia ada sale. Contoh dia kata, okey alhamdulillah hari ni 20 orang telah berjaya untuk membeli barangan saya. Tapi sejujurnya sebenarnya tak ada pun yang beli 20 barang dia tu. Okey, begini. Bila Kimi dah kata menipu ni hukumnya haram lah, berdosa lah.
dia akan dapat dosa kerana menipu. Tapi kalau dia contoh, Cik Man jual shampoo dekat Kimi. Okey, Cik Man jual shampoo. Kimi, tengok ada shampoo Cik Man. Hari ni ada 1,000 orang dah beli shampoo. Okey? Dan Kimi pun, wow, 1,000 orang. Oh, nak belilah. Cik Man menipu kat situ, padahal tak ada orang pun beli shampoo. Dan bila Kimi beli, jual beli tu sah. Jual beli itu sah. Dia bukan jual beli haram. Sebab shampoo benda yang halal. Lepas tu Kimi bagi duit, Cik Man bagi barang, tak tipu. Cuma dari segi keberkatan, kerana ada unsur penipuan tadi. Itu je lah. Jual beli tu sah, tidak ada paksaan. Cik Man pun tak paksa duit Kimi bagi kat Cik Man. Cik Man pun tak paksa Kimi beli barang. Ya. Cuma dari segi keberkatan tu lah, mungkin duit tu Benda tu dia tak boleh lah. Marketing dalam Islam ini boleh. Tarwij, dalam bahasa Arab kita sebut tarwij itu. Tapi biarlah yang betul kan. Biar yang betul. Testimoni apa benda yang betul. Okey, Kimi, kita apa dulu tangguh untuk apa, dah asar. Nanti apa, kalau apa Cik Man ingat Cik Man masuk. Okey Kimi. Cik Man, terima kasih Cik Man. 3 soalan tu. Okey. Waalaikumsalam.